Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan kita sebagai muslim. Pertamanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan kemudaratan dunia ini, yang mana kita telah tamat ataupun kita habis membicarakan mengenai perkara-perkara yang membawa mudarat kepada dunia ini. Jadi malam ni saya sambung lagi kepada yang kita namakan sebagai kemudaratan dunia ini, sebagaimana yang kita sebut pada minggu lepas. Yang terakhir pada minggu lepas ialah berkaitan dengan ad-dunya khamrus syaitan, yang kita sebut ataupun disebut oleh Yahya bin Mu'az, ad-dunya khamrus syaitan. Ad-dunya, dunia adalah khamru ataupun khamar ni sebenarnya makna khamar itu adalah arak. Khamru syaitan iaitu arak bagi syaitan. Man sakara minha fala yafiqu illa fi askaril mauta. Siapa dia yang mabuk dengan khamar syaitan ini, maka dia tidak sedar kecuali dia akan sedar dalam keadaan ataupun dalam kumpulan orang-orang yang mati, yang mana mereka itu menyesal, dan mereka juga termasuk orang-orang yang khasirin, iaitu orang-orang yang rugi. Wasakru bihubbid dunya, dan juga mabuk dengan hubbud dunya ataupun cintakan kepada dunia ini, a'zamu minas sakri bil khamri, yang mana mereka ini lebih besar lagi, lebih teruk lagi daripada mabuk dengan khamar ataupun dengan arak. Dan sahibuhu la yafiq illa fi zulmatil lahdi, dan orang-orang yang mabuk dengan dunia ini dia tidak akan sedar sehinggalah kepada liang lahat. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi yang berkaitan dengan ni. Hamba pun tak siap untuk nota dalam slide ni. Hamba baca daripada buku ni dulu. Ibnu Mas'ud, dia kata, wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud berkata, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu ariyah. Tidaklah menjadi seseorang itu pada dunia ini kecuali seperti seorang tetamu. Maknanya kita dengan dunia ini adalah seperti tetamu saja. Wa maluhu ariyatun, dan juga harta dia seolah-olah ariyah. Ariyah ni kalau orang tidak ada pakaian. Jadi hak ni hak minggu lepas hamba tak sambung lagi. Fadhaifu murtahilun wal ariyatu muaddatun. Dan juga apabila kita sebutkan sebagai dhaif, ataupun apabila kita sebutkan dia ni sebagai tetamu, dan juga harta dia ariyah. Ariyah ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, yang kita maksudkan dengan ariyah iaitu yang tidak ada apa-apa. Iaitu dunia ni sebenarnya tidak ada apa-apa. Kita sebagai tetamu dan dunia ini tidak ada apa-apa bagi kita. Qalu wa inna ma kana hubbud dunya ra'sul khataya. Begitu jugalah mereka berkata, cintakan kepada dunia ini adalah ra'sul khataya, sebagai kepala ataupun ibu bagi segala jenis dosa. Wa mufsidan lid-din min wujuh, dan juga dia adalah menjadi perosak kepada agama daripada beberapa sebab. Jadi kita akan tengok sini beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama kita. Ada 7 sebab yang disebutkan di sini yang menjadikan ataupun yang menyebabkan cintakan kepada dunia itu sebagai ibu ataupun kepala kepada segala jenis dosa. Ahaduha, yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimaha, yang mana cintakan dunia ini menyebabkan kita ini membesarkan dunia.
ataupun menjadikan dunia ni lebih daripada segala perkara yang lain. Wahya haqiratun indallah, sedangkan perkara ini hina di sisi Allah. Maknanya kalau kita ni ada cinta dunia, kita akan jadikan dunia ni segala-gala bagi kita. Segala-gala bagi kita, sehingga kadang-kadang kita lupakan ke akhirat. Dan keadaan ini ataupun membesarkan dunia sehingga kita mengagung-agungkan dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbariz dzunub, dan antara dosa-dosa yang paling besar, ta'zimu ma haqqarallah. Kita membesarkan, kita merasakan hebat perkara yang dihina oleh Allah. Maknanya mencintai dunia ini adalah satu kehinaan. Kita bukan tak boleh ambil dunia. Kita bukan tak boleh menggunakan dunia, tetapi jangan kita sampai mengagung-agungkan dunia sehingga kita melupakan kepada akhirat, ataupun kita menjadikan akhirat itu kecil. Sedangkan sebenarnya akhirat itu lebih besar bagi kita. Walal akhiratu akbar, walal akhiratu aula. Nah, juga akhirat ini adalah lebih besar, lebih baik, dan juga lebih abqa disebutkan. Dalam banyak ayat Quran disebutkan ada aula, lebih utama, ada disebutkan abqa, yang lebih kekal, yang kekal. Semua tu mengenai akhirat. Kalau kita besar ke dunia, dia jadi kecil akhirat. Wasaniha, dan juga yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama, kerana cinta dunia ini menjadikan kita mengagungkan dunia, membesarkan dunia, mengagungkan dunia, dan menjadi kecil akhirat. Sedangkan perbuatan itu adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasaniha, dan juga yang kedua, annallaha la'anaha, Allah Ta'ala melaknatkan dunia ini, wa maqataha, dan juga membencikan dunia ini, wa abghadaha, dan juga Allah Ta'ala juga tidak suka kepada dunia. Maknanya banyak ayat-ayat Quran yang memberitahu kita mengenai kehinaan dunia ni. Banyak ayat-ayat Quran, hadis Nabi pun cerita bahawa dunia ini adalah yang hina, ataupun yang tidak baik, ataupun yang membawa kita ni kepada perkara-perkara yang tidak molek. Maka illa maka nalahu fiha, kecuali apa yang sepatutnya ataupun selayaknya bagi dia saja. Maknanya dunia kita ni, sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, Allah Ta'ala suruh kita target kita ni kepada akhirat. Wa batari fima atakallahu daral akhirah. Mu kena cari ataupun mu kena target, hamba kejar hak Allah sediakan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa hak mana di dunia. Sebab kita sekarang ni berada di dunia. Maka setakat mana kita nak ambil dunia ni bagi kita ialah makana lahu fiha. Apa yang selayaknya, apa yang sepatutnya, apa yang secukupnya bagi dia. Tu je. Kita ambil dunia maknanya sekadar hak kita saja. Maka dia kata waman ahabba ma la'anahu Allah, dan Allah Subhanahu wa taala siapalah dia ni melaknat. Pertama disebutkan di sini Allah melaknat dunia, Allah menghina dunia, Allah juga tidak suka kepada dunia. Maka kalau kita suka kepada hak mana Allah Ta'ala melaknat dan juga tidak suka, dan juga Allah Ta'ala menghinakan dia, maka dia kata faqad ta'arrada lil fitnah, maka dia akan terdedah kepada fitnah ataupun ujian. Siapa dia nak ambil dunia juga, maka dia kena menghadapi ujian. Siapa-siapa dia yang rasa dunia ini penting juga bagi dia, dia nak juga, dia ambil juga dunia ini, maka dia kena menghadapi ujian. Ujian biasalah supaya kita, kalau kita ni ada banyak duit, banyak lalulah saing. Ramai lalu saing. Kalau hari-hari ni, kalau sebulan ni hari-hari gaji, ramai selalulah saing. Dan kita sendiri pun sebenarnya bila kita berada pada tahap kita ni senang dunia, kita sendiri tu lain dah. Kita sendiri lain dah. Kita dengan sendirinya, dengan diri kita sendiri ni akan menghadapi ujian dah. Daripada hak makan sikit jadi berasa nak makan banyak. Daripada skala makan sekadar jadi berasa pun nak makan lebih. Skala boleh pergi jalan dekat-dekat ni berasa nak pergi jalan jauh. Skala belanja sikit ni berasa nak belanja besar. Skala beli PKT dah, PKT terbakar dah.
Sekali beli dekat-dekat aja, nak pergi beli jauh-jauh tempat hak besar-besar. Tapi bersedialah Maidin nak sudah dah. Sikit lagi nanti simpan pitih je lah. Maidin nak sudah dah. Hamba betul hari Rabu pun ni ada buat bengkel atas hotel baru tu tingkat 18 tu. Jadi daripada situ nampaklah, kata ni dekat nak sudah benar dah ni. Parking kereta buat dah. Kita duduk luar ni tak nampak sangat jalan dia dah. Nampak datang tu tengok. Banyak dah bakal 80% ada dah bakal. Jadi tunggu masa sajalah sikit lagi. Tunggu masa sikit lagi. Anak beranak habis pakat gi ni Maidin ni orang gi anak beranak. Kalau di Kebekian tu kalau hari Jumaat hari Sabtu gak gi memang jujuk orang penuh. Pukul 8 dia buka dah. Tapi alhamdulillah lah lagi segi orang panggil sokongan kita kepada sesama Islam kita ni alhamdulillah. Jadi ramai pun tak ada masalah lah kekayaan tu kepada orang kita juga. Tapi maknanya kita ni nak rakyat holik kita ni bila ada sikit saja cabaran tu mari lalu. Dia tak boleh dah. Anak-anak pun faham. Akhir-akhir bulan ayah terima gaji tu dia pun dia pandangkan sendiri anak-anak pun. Dia tengok ayah aku hari ni balik senyum lagu lain ni. Hari masuk pecing tu tak. Lagu lain ni. Sekala tak gaji mesej pun. 25,000 lah mesej. Anak pun. Apa khabar ayah. Tahu dah tu. Zaman anak duk ngaji. Dulu kalau anak duk ngaji ke apa lagu tu lah. Allah ni pun lagu tu lah. Kalau siapa mesej dia tahu dah. Muntasir rakyat lah tahu dah. Kalau siapa mesej dia tahu dah. Miss call pun tahu dah. Siapa miss call dia tahu dah. Apa dia nak. Kita tahu selalu dah. Jadi kita ibu bapa ni lagu tu lah dengan anak-anak. Tak ada royak tu. Sekilas ikan di air. Sudah tahu jantan betinanya. Jadi kita tahu dah. Kalau bunyi telefon, nampak mesej, kata atas WhatsApp tu. Tahu dah ni. Tambah-tambah kalau hujung-hujung bulan pula ni. Tahu dah dengan anak-anak lagu tu lah kita ni. Tak apa untuk kita hak sekali-sekala. Kita sebut dah. Dalam pelajaran kita dulu kita sebut dah. Hak sekali-sekala tu tak ada masalah. Hak sekadar yang kita nak bermewah sedikit untuk diri kita tak ada masalah. Tetapi hak lebih banyak lagi itulah. Hak sebenarnya kita nak convertkan kepada akhirat kita. Nak jadikan akhirat kita. Hak mana ada lebih pada kita. Nak jadikan akhirat kita. Minggu lepas hamba ada juga satu kuliah di masjid tu. Kebetulannya berjanji dengan dia, berikat dengan dia nya, okeylah nak pergi, tak apalah hamba mari sini. Hamba pun gunalah TV lagu ni. Tapi baca kitab lain lah. Baca kitab lain. Kitab tu kita akan baca juga sini. Baca kitab lain. Hamba kata hamba nak supaya kita ini mengubah dah sikit cara kita belajar. Sebagaimana hamba sebut sama. Nak ubah sikit. Hamba tahu kita ni orang lama-lama. Nak ubah banyak tak boleh. Ubah banyak patuh, bakal tak mari. Kalau ubah, kalau mai terik, doa putus. Terik doa putus. Kalau paut kuat doa patuh. Dia lagu tu. Kita dengan orang tua lagu tu. Jadi hamba kata, hamba ni nak menyapa tidak banyak. Sekadar hamba tahu, sekadar sikit-sikit saja. Tapi biarlah boleh daripada apa yang disampaikan itu sesuatu. Sebab kita tidak nak banyak. Nabi pun sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa dia yang mari cari ilmu, satu ilmu je. Dia tak sebut jamak, dia tak sebut kata jamak, dia sebut sa je. Mufrad kita panggil sa. Satu ilmu saja. Kalau dapat sa ilmu saja, maka Allah permudahkan baginya jalan ke syurga. Maknanya kalaulah kita mendengar ni tidak dapat banyak, tak apa. Dapat sikit pun tak apa sebab kita telah melalui jalan ke syurga. Maka hamba ayatlah hamba kata hamba nak ubah sikit je. Nak ubah daripada adat kita ni berdengar. Zaman dulu hamba pun biasa dengar kata nak pergi mana tu nak pergi berdengar. Kat mula tok guru kita kata ada ilmu tu nak pergi mana pagi-pagi Jumaat tu nak pergi berdengar. Betul lah tu. Memang dia pergi dengar sungguh. Memang dia pergi dengar. Jadi hak dengar ni kadang-kadang hak duduk dengar pun ada, hak belajar beli dengar pun ada. Jadi dengar je. Hak kita mari di masjid ni pun kita mari memang kita mari mendengar. Sebab itulah hak banyaknya berlakunya ialah mendengar. Maka hamba cubalah ikhtiarnya supaya kita boleh tunjuk di TV ni supaya boleh tengok. Dia kaedah belajar ni ada mendengar. Ada mendengar. Dan cikgu, kalau cikgu dia tahulah. Mendengar, kena ada tengok. Sebab tu ada Bapak Itai.
Sebab tu cikgu kena nulis. Sebab tu ada learning whiteboard supaya kita boleh tulis. Bila tulis, pelajar tengok. Bila tengok, dia dah menggerakkan satu lagi deria hak kita ni, hak besar untuk belajar ni, iaitu kita melihat. Kita mendengar dan juga kita mendengar dengan melihat. Dan dua perkara ni sangat penting. Orang pergi masjid kebanyakannya orang hak dengar. Ada buat kita ni hak tak dengar. Semua hak dengar belaka. Kata pun dengar kata, alhamdulillah. Hak dengar. Sebab nombor satunya bila pergi tu dia lagi mendengar, dia panggil. Belajar juga mendengar ni. Tapi kalau kita boleh mendengar dan melihat, maka kita telah menggerakkan, mengaktifkan dua deria yang besar. Iaitu mata dan juga dengan telinga. Iaitu pendengaran dengan penglihatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa kaitkan dua ni. Sami'an basira, dia kata. Inna Allah kana sami'an basira. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala ni maha mendengar, maha melihat. Allah Ta'ala ni mendengar dan juga dia melihat. Jadi kalau kita boleh aktifkan dua ni pun, sebenarnya sudah satu manfaat yang besar. Kita akan dapat kesan besar dah. Kalau budak dalam kelas tu, dia dengar saja cikgu, dia buat muka lain. Tak seroyak lah, dia tak mengaji. Dia tak mengaji. Sebab kita ni lah. Kalau tak ada tempat kita nak tengok, dia tengok kau ustaz saja. Ustaz ni kau tua. Kau setahun kau tak pergi tengok. Kau setahun kau tak asyik tengok. Kau setahun kau tak asyik tengok. Lalas sekali dengar ustaz ngajar tapi mata lah lain. Malah tengok-tengok lagu waktu ya kan. Jadi hamba cubalah tulis lagu ni supaya kita boleh tengok. Cuma malam ni tak ada nak sambung hak minggu lepas tu, tak perasan nota tu dah habis. Jadi bila kita tengoklah ni perlu TV. Jadi masjid ada masjid tu pula ni. Learn ni minggu lepas hamba pergi, dia tanya ustaz, hak orang beli TV di masjid tu, orang pasal-pasal tu bik solat, tu bik waktu semaya, tu bik gapo tu orang beli mana dia kata. Kita nak beli TV. Alhamdulillah nak beli TV. Jadi alhamdulillah maknanya kita nak bawa jemaah kita ni daripada hanya mendengar saja. Sebab dengar ni kalau tanya semula untuk email baca rekat pertama saat ni surah gapo tak ingat dah. Sebab khusyuk doa semaya tadi ke. Moga khusyuk tadi semaya. Surah gapo ustaz baca tadi rekat pertama. Tak ada nak perasan ustaz, moga kita khusyuk semaya ke. Bila kata baca teh waktu khusyuk semaya. Kita tak ingat. Lepas tu kalau hamba kecek ni setengah jam tu Allah tak ada pakai selipar lagi, tak ingat dah. Gapo dia? Tapi kalau mendengar dan juga dengan tengok, dia akan mari lah tu insya-Allah. Dan kalau nak comel laginya, ni macam sahabat kita ada tulis. Hak ni tulis tak apa. Sikit lagi teka ustaz tak ada mari, dia pula dah berganti ustaz. Moga dia cantik benar. Moga dia tulis ulang semula royak tazkirah dah, tak ada masalah. Sebab itulah orang hak betul-betul dia belajar, dia akan mencatat apa yang dia dengar. Kaedah ngaji. Kalau hamba beritahu budak-budak kaedah ngaji ni, tapi tak apa, malam ni kita beritahu kepada orang tua pun. Sebab hak mendengar kita ni, bila kita live gini ramai hak muda-muda pun tengok. Kaedah ngaji ni dalam bahasa Arab ni dia sebut gini. Pertama dia kata yaktub mimma yasma'. Yaktub mimma yasma'. Dia tulis apa yang dia dengar. Dia tulis apa yang dia dengar. Lepas tu mana hak tengok saatnya? Tengok tu hak tulis lah. Sebab kalau tak tengok nak tulis kan, nak dengar saja, tak dia nak tulis. Dia tulis, dia tengok, dia tulis apa yang dia dengar. Ini kaedah ngaji ni. Kalau tak boleh buat lagu ni, hamba beritahu kalau budak-budak universiti pun kalau tak boleh buat lagu ni, memang tak boleh ngaji. Ni memang syarat nak ngaji. Yaktub mimma yasma'. Dia tulis apa yang dia dengar. Kita ni tak apa, tak ada periksa ni. Tak apa, tak ada periksa. Kalau budak-budak ngaji nak periksa, dia kena tulis apa yang dia dengar. Lepas tu, pergi pada step yang kedua, apabila dia tulis, maka dia kena yahfaz mimma yaktub. Dia kena ingat apa yang dia tulis. Tu kaedah ni. Royakkan anak kita lagu ni. Pertama, cikgu ngajar, nombor satu ialah kena dengar. Syarat budak ngaji ni, kena dengar cikgu ngajar. Hamba ni antara yang malah hamba baca. Hamba baca hamba malah. Baca luar hamba malah. Tapi dalam kelas memang tak rajin kena tegur cikgu. Azrul, tak ada. Kita tak main ikut lain teka ngaji.
Tekan ngaji perhatian kita kelah aja. Tambah-tambah kita ni hok juru gawe-gawe tak ada. Jadi kita tak ada fikir kita kot lain tak ada. Mana-mana lain tak ada. Kita tak ada benda nak fikir. Jadi zaman kita ngaji ni kalau dalam kelas cikgu ngajar memang hok tu kita ambil. Dan kita tulis. Kalau saya baca nota orang lain saya tak boleh. Perangai kita ni. Ni setiap orang dia masing-masing tak. Walaupun cikgu ngajar mu ambil nota, aku ambil nota, tapi kalau nak periksa, hangpa tak boleh baca nota dia. Kena baca nota kita. Kita tak periksa, lepas tu kalau kita nak ngapa payah ingat baca nota orang ni. Kita ambil tulisan kita ni orang lain baca tak faham pun. Tulisan gapo dia tulis tak faham kadang-kadang, tapi kita faham. Hangpa suka lagu tu. Jadi kita kena tulis apa yang kita telah dengar. Lepas tulis hak dengar, kena ingat hak mana tulis. Ini hak ngaji ni. Kita lah ni pun kena ingat juga. Tapi moga kita ni tak ada periksa, tak apalah. Tapi hamba yakin. Ingat kaedah ulama kita kata. Ingat kaedah pakar-pakar pendidikan kita kata. Sebab itulah kita kena jaga dan betul-betul jaga. Setiap perkataan yang masuk dalam telinga kita akan disimpan. Setiap perkataan yang masuk dalam telinga kita akan disimpan. Maka, kalaulah kanak-kanak, walaupun kanak-kanak ni dia tak guna lagi perkataan itu, tapi bila masuk saja perkataan dalam telinga dia, dia akan simpan. Sebab tu kita sebagai ibu bapa, jangan salah guna perkataan-perkataan tak molek kepada anak-anak. Sebab walaupun anak kita tak guna pada hari ni, satu hari dia akan guna hak mana masuk dalam telinga dia. Kalau masuk benda molek saja, insya-Allah dia akan cakap benda molek saja. Kalau dia dengar kita dia masuk benda molek, dengar cikgu dia masuk benda molek, dengar saing dia masuk benda molek, dia pergi kedai pun dia dengar benda-benda molek, maka insya-Allah hak ada dalam diri dia tu hak molek je. Sebab dia akan simpan dalam diri dia. Tapi kalau masuk benda tak molek, dia akan simpan benda tak molek, satu hari bila ada berlaku situasi-situasi tertentu, maka dia akan tubik perkataan itu. Maka pada masa itu kita nak salah ke siapa? Kalau kita pernah buat tubik depan dia perkataan tak molek, walaupun lah ni dia tak pakar, tapi ada dalam diri dia. Ada dalam tubuh dia perkataan itu. Sebab itulah kita nak dengar anak-anak terutamanya, jangan sekali-kali anak kita dengar daripada kita perkataan yang tak molek. Jangan anak-anak kita ni pastikan anak-anak kita berkawan dengan kawan-kawan yang molek. Supaya dia hanya mendengar perkataan-perkataan yang molek. Sebab tu ibu bapa kena tahu dengan siapa anak-anak dia berkawan. Dengan siapa anak-anak dia saing. Sebab kita tahu dah saing dengan dia ni tak apa. Saing dengan dia tak apa ni. Kecek molek. Ni kecek molek. Ni kecek molek. Ni kita tahu molek belaka. Kalau mari perkataan huduh, pasti dia telah mendengar perkataan itu. Kita ni kalau kita tak mendengar tak boleh kecek. Kan orang tuli tak boleh kecek. Kan ada orang pekak boleh kecek. Tak boleh kecek. Sebab dia tak pernah dengar perkataan tu, maka dia tak boleh kecek. Maknanya sebab itulah kalau budak ni dia tak pernah dengar perkataan itu, dia tidak akan boleh sebut perkataan itu. Maknanya kalau sebut juga mulut dia perkataan itu, maknanya dia pernah dengar perkataan itu. Daripada siapa kita tak tahu. Mungkin daripada kita, mungkin daripada mak dia, mungkin daripada ayah dia, mungkin daripada saing dia, mungkin daripada cikgu dia, mungkin daripada orang lain. Sebab itulah kita tak say. Kita tak say, kita nak jaga molek supaya hak masuk dalam fikiran anak kita adalah hak molek saja. Kita kena pastikan itu. Dan apabila hak ngaji sungguh, nak suruh lekat hak betul-betul ngaji, yang ketiga. Yang pertama, dia tulis apa yang dia dengar. Yang kedua, dia kena ingat apa yang dia tulis. Maknanya dia kena baca ngapa. Dia kena ingat apa yang dia tulis. Dan yang ketiga ialah dia kena bercakap apa yang dia ingat. Dia kena ada discussion. Dia kena ada perbincangan. Dia kena ada presentation. Dia kena ada persembahan. Dia kena catch up depan. Dia kena bicara dalam kumpulan dia. Dia kena soal jawab, cikgu tanya dia jawab dan sebagainya. Maknanya apabila dia dapat ilmu tu lekat, dia boleh catch up lah. Kalau kita ni tidak ada apa yang orang kaedah fiqh kata, kaedah agama kita kata, kaedah dalam
ilmu agama kita kata faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau tak ada barang tak boleh beri. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' maknanya hak kosong, tak ada modal. Kalau nego tak ada modal tak boleh nego. Kalau kecek tak ada modal, tak ada idea, tak boleh kecek. Kalau sedekah tak ada piti tak boleh sedekah. Gitu. Maknanya budak ni, kita ni kalau kita tidak ada apa-apa satu, tak boleh kecek. Maknanya kalau periksa, kalau budak tak ada apa-apa satu, dia tak boleh jawab periksa. Sebab itu kena guna 3 kaedah tadi. Kena dengar molek, dengar, tulis, hak mana dengar tu, kalau tulis, perhati hak mana tulis tu, tulis molek. Lepas tu kena ingat dengan menghafal, baca ngapa. Lepas tu kena kecek balik benda hak dia ingat saat ni. Barulah jadi ilmu molek. Kalau tidak tak jadi. Sakat awak nak periksa lulus saja, sakat awak nak berapa markah awak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau awak nak jadi seorang yang cemerlang, itulah cara dia. Maka hamba kata lah ni untuk kita orang dewasa, orang tua di kampung ni, hamba bawa dulu. Iaitu daripada kita dengar saja jauh ustaz royak ni, balik tak ingat apa satu dah, dengar dan juga tengok. Tapi ada jemaah kita ramai, tempat hamba pergi ramai jemaah-jemaah kita ni yang sudah mencatat. Kalau ada 4, 5, 60 orang, 100 orang, ada seorang, 2 orang, 10 orang, 20 orang tempat. Ada tempat-tempat tu yang mereka ni memang bawa buku nota. Macam Beli kita bawa buku nota ni. Memang ada ramah lagu tu dah lah ni. Sebab dia bercedek sikit lagi tu, dia pulak sini semalam dia ambil. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Hak mana ada kemampuan tu sila berikan sumbangan kepada kita insya-Allah. Kita nak menjadi masjid kita ni kalau boleh masjid wakaf ni. Masjid wakaf juga, ngajar pun wakaf juga. Ngajar tu wakaf juga. Kalau kita jemput orang lain kita bayar, kita beri sagu hati kan. Jadi kita ni biar ngajar ni ngajar wakaf juga, biar lagu tu. Biar serupa mana kita duduk buat surau, kita pakai rapitih dah. Kita buat makan, kita pakai kupur duit dan sebagainya. Semua tu jadi macam wakaf lah, sedekah, wakaf dan sebagainya. Biar kita boleh buat lagu tu. Siapa dia yang boleh menyumbang, silakan menyumbang kita. Dan bagi hamba kalau tempat kita, kampung kita ni, biarlah kita buat secara wakaf. Kita pergi tempat lain orang jemput tu suka hati demo lah, demo nak beri macam orang lain mari pak kita beri juga dah lagu tu lah. Tapi kalau kita sama-sama kita ni biar jadi wakaf, kerana inilah sumbangan kita. Hak inilah hak kita nak sehingga pahala tu berterusan kepada kita sampai kita mati pun pahala tu dapat ke kita. Hak orang bayar tu pun dia dapat juga, tapi hak ni hak orang panggil hak kampung kita, hak tempat kita, hak rumah kita. Hak rumah kita ni biar jadi wakaf. Kalau boleh dalam orang panggil, biar konsep lagu tu insya-Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga ni dia panjang sikit. Yang kedua sikit lagi. Wa man ahabba ma la'anahu Allah. Siapa dia yang suka kepada apa yang Allah Taala laknat ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala benci ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala marah tak suka, faqad ta'arrada lil fitnah, maka dia terdedah kepada ujian fitnah macam kita sebut tadi. Mana nak ambil dunia ni boleh, tapi bersedialah dengan cabaran-cabaran dunia. Bersedia dengan cabaran dunia. Hari ni kalau kita pakai kereta besar, pakai kereta comel. Kalau salahnya orang sekat nak tupai, agak-agak boleh tupai ke tak? Agak-agak boleh tupai ke tak? Gitu. Maknanya cabaran tu akan mari kepada kita. Sebab ada orang bila kereta comel cuci, kita pakai lipas Jepun dengan karak ni tak layak naik kata dia. Buat cemar lah. Ada lagu tu. Tapi Allah Ta'ala akan uji lah. Bila balik kampung, anak-anak beranak kita, boleh pungguh anak beranak ke tak? Anak beranak kita nak tupai jaga-jaga, boleh ke tak? Biar sampai tahap itu. Maknanya, bila diuji dengan benda-benda lagu saat ni, Allah Ta'ala akan buat dengan sendirinya, akan ada ujian tu. Tak usah rusing lah, tak usah tunggu lah. Ada ujian Allah Ta'ala buat. Bila kita ada saja, Allah Ta'ala akan buat ujian itu kepada kita. Dengan sendiri. Dengan sendiri akan ada. Tak kira lah dalam apa sekalipun. Dalam ilmu berlagu tu juga, bila kita rasa kita ngaji sikit, akan ada ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Sama juga dengan kita harta. Bila Allah Ta'ala beri harta sikit kepada kita, akan Allah Ta'ala uji harta tu. Allah Ta'ala diberi kita harta ni, dia tahu dah kita ni cukup cumuk mana hak gia kita ni, Allah Ta'ala tahu dah. Dia tahu dah.
Sama juga dengan nikmat kesihatan. Alhamdulillah, kita ni diberi nikmat sihat ni. Kalau kita fikirlah, walaupun sekarang ni kita sakit, walaupun ada penyakit kita, tapi hak Allah Ta'ala beri tu sudah lama dah. Dengan orang panggil penyakit yang Allah Ta'ala uji lah ni tu, hak Allah Ta'ala beri hak lama dah. Hak lah ni dia suruh kita rasa sikit tu, hak dia suruh dia beri kita rasa sedap tu lama dah. Maknanya dengan hak lah ni kita rasa sikit sakit, dengan hak sedap lama dah dia beri tu, kalau kita banding tak pandai lagi. Tapi mungkin selama-lamanya sampai bila-bila pun sakit dengan sedap ni, so sakit dengan 100 sedap tu berasa nak hak sedap. Oh, berasa tak pandai lagi. Kita rasa tak pandai lagi dah. Sehari kita demam dengan 100 hari sihat tu berasa tak pandai nak banding lagi dia. Tu memang kita rasa lagu tu dah. Tapi itulah cara Allah SWT nak menguji kita. Sebab itulah jangan rasa sihat itu selamanya tak sakit. Jangan rasa kaya itu selamanya tak akan miskin. Jangan rasa ada selamanya tak akan hilang. Jangan rasa kita sedap selamanya tu tak akan mari rasa hari satu hari tak sedap. Tak. Ujian Allah Ta'ala tetap akan ada. Kita ni orang biasa. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah para Nabi. Para Nabi ni orang paling rapat dengan Allah Ta'ala pun diuji oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang paling banyak yang diuji oleh Allah adalah para Nabi. Bukan kita orang biasa. Para Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak kepada dunia saat ni, maka bersedialah dengan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi lah apabila disebutkan, apabila dunia ini dilaknat, dunia ini dihina oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberitahu kita macam-macam perkara mengenai kehinaan dan keburukan dunia. Dia juga cabaran-cabaran dunia, macam mana balasannya kalau kita ni mengambil dunia sehinggalah kita ni lupa kepada akhirat dan sebagainya. Jadi kalaulah kita sedar perkara ini, insya-Allah kita akan ambil dunia sekadar mana dunia itu kita perlukan saja. Tidak lebih daripada itu. Dan apatah lagi lah kalau kita faham lagi, kita akan jadikan dunia ini juga sebagai akhirat kita. Maka insya-Allah lah, siapa-siapa yang diberikan kesihatan lagi, kena syukur dengan kesihatan dia. Jaga kesihatan. Biar kita susah jaga kesihatan daripada kita sudah tidak sihat. Biar kita susah jaga kesihatan. Biar orang kata, kalau kita ni nak minum gula 3 sudu baru sedap, orang kata 3 sudu ni bahaya, 2 sudah lah. Biarlah kita rasa 2 sudu pun tak apa. Tidak 3 pun. Contohnya lagu tu. Biarlah dia kata kalau zaman dulu kita makan sekilo dokong sore tak apa. Kalau lah ni tak boleh nak makan dah sekilo sore, 1/2 kilo je tak apa. Terimalah keadaan itu. Apatah lagi kita ni bila dah 5 siri, dah 6 siri ni, dah 50-an, 60-an, 70-an, banyak dah Allah Ta'ala ambil daripada kita ni. Banyak dah. Hak 3 pinggir mula tinggal 9, tinggal sepinggir dah bayang. Hak 3 pinggir mula tinggal sepinggir dah lah ni. Hak sekilo sore mula hamba kalau luar timur Cina tu, kalau setakat hak 5 kilo 6 kilo tu sebelah tu hamba sore je. Bukan nak gapo royak, tapi memang lagu tu lah. Buah betik, kalau membeli buah betik tu, buah betik jabat tu, sebutir tu hamba makan sore je. Buah betik tu tak ada kanak lagi kalau buah betik sebutir tu. Tapi lah ni tu ambil dah. Nak lagu tu ambil dah. Lah ni makan sekeping, tak kira butir dah, malah pakai sekeping je. Pergi di hotel, makan di hotel tu, ambilnya sekeping, 2-3 keping buah betik, 2-3 keping buah lanah. Dulu kalau rehat pukul 1 ni, pukul 2.30 pula mula mesyuarat, amu tak naik bilik sampai gitu kalau mesyuarat. Amu tak naik bilik. Dia kata, ustaz nak tak naik semaya zuhur dulu kau. Kita boleh kita jamuk kaya-kaya. Sebab apa? Tak tinggal tempat makan tu. Pukul 1 sampai pukul 2.30 masuk bilik pula amu makan. Nak jamin gitu. Zaman lah ni tu tarik belakang dah. Lepas makan nasi, makan gotul, lepas makan sup, makan gotul, lepas makan ni aiskrim pulak lah dengan, lepas makan nasi kena dengan mi kari pulak lah. Tak apa, zaman tu tak apa. Tapi lah ni terawat lagu tu. Minggu depan tak ngajar mana. Selok kita. Sebab Allah Ta'ala ni ambil banyak dah daripada kita.
Dulu nasi kita 2 pinggir tak apa, 3 pinggir tak apa, kita pergi baru. Kalau tak kena 3 pinggir terok. Nak cano paling aku kubah kita mula. Kubah dengan kita sama lelah mula, dia jalan kita berjalan juga. Bukan dia jalan kita tunggu sini dah. Ramai orang galau dekat kubah dulu ni. Sama lelah je. Kalau tak kena 3 pinggir nasi, terok, nak pergi cedung, nak pergi mokok padi terok. Lah ni tak boleh makan 3 pinggir dah. Doktor kata 3 pinggir ni kalori berapa ni, karbohidrat tinggi ni. Macam-macam dah tak boleh. Dulu hamba tiap minggu hamba kelik, kalau hari Jumaat, hari Khamis, malam Jumaat hamba kelik sudah siap dah. Sup giabok. Hamba duk umur tua dia 3 tahun. Ni otak tua perah sungguh, dia 3 tahun. Nak perah tak perah nak rayaknya balik hari Khamis malam Jumaat tentu giabok. Ngagemulah dah dia ni. Tok tua mengemulah hajatan. Giabok dia tak minggu giabok. Lah ni tengok giabok ngelip pala. Ngelip pala tak lawan bayi, tak lawan giabok lah ni. Boleh juga lawan tapi siap dah dengan air 5 selalu dah. Makan pun hak panas, hak sejuk tak makan dah. Giabok pun sup tu pun pening dulu sekali. Biar sejuk buai lemak sekali, panas pulak baru boleh makan. Mula hak teko hak lemak tu, hak sedap tu, straw lagi hak dalam tulang. Ramai dulu. Tapi lah ni Tuhan tarik lah. Allah Ta'ala tarik dah benda-benda lagu tu. Tak boleh dah. Kena terima dah kita. Kena terima dah keadaan tu. Kerana apa? Untuk kesihatan kita. Kena terima. Jadi kita kalau ada harta, Allah Ta'ala uji kita dengan harta. Budak-budak mari minta sedekah. Orang ni mari minta sedekah. Orang miskin mari minta sedekah. Ada orang rapitih nak buat gotoga ni. Terpaksa kita kena korbankan lah. Kerana itulah cara Allah Ta'ala menguji kita. Kalau kita tidak menerima ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada maknalah daripada harta yang dia beri kepada kita. Kalaulah Allah Ta'ala tak boleh nak uji kesihatan kita, tak ada faedah daripada kesihatan dia beri kepada kita. Bukan sama-sama, tak ada orang tukar langit. 90 tahun, 95 tahun, 99 tahun pun dia akan jumpa dengan mati juga. Orang 100 tahun pun, orang 120 tahun pun jumpa dengan mati. Dia akan jumpa juga dengan mati. Jadi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak menguji apa yang dia telah beri pada kita. Dia beri gapo kita, tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang tidak ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ini dunia al-ibtila. Dunia ini dunia ujian. Maka Allah Ta'ala tetap akan menguji kita. Tapi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila dia menguji kita, dia berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi ujian dia. Itu je. Siapa sakit, kita doakan Allah Ta'ala beri ujian untuk dia menghadapi kesakitan dia. Siapa dia susah, kita doakan dia mampu untuk menghadapi kesusahan dia. Siapa dia miskin, Allah Ta'ala beri dia miskin, kita doakan semoga dia dapat mengharungi hidup secara miskin dia. Kadang-kadang kita ni tidak kaya mana, tapi kalau buah minyak kereta tentu 50. Lah ni kalau buah minyak kereta tentu 50. Kita mari tengok, tadi yang bubuh minyak kereta 50. Mari seorang lagi duduk sebelah kita, mari dengan motor. Bubuh minyak motor 5 riyal. Kita boleh 50, dia boleh 5 riyal. Kita boleh 50, dia 5 hari. Dia boleh 5 riyal, dia 5 hari juga. Cuma kita kereta, dia motor. Allahu Akbar. Bahan memang kata, tak apalah, muka gaji besar. Gaji besar pun orang lain boleh 5 riyal, kita boleh 50. Cuma tabur masjid je. Kita berseriak, dia berseriak. Punya kereta, kita 50, dia 5 riyal ni. Tapi kalau jumpa tabur masjid, dia berseriak, kita berseriak juga. Betul lah juga. Tu benda-benda lagu tu kadang-kadang kita tak fikir. Kita kata, tak apalah, demo ada gaji, demo kerja, gaji demo besar. Tapi kita fikir lagu tu, demo gaji besar, habis banyak. Sebab demo tak boleh minyak 5 riyal, demo boleh 50. Hak ni pula gaji kecil pada dia boleh 5 riyal, 3 riyal. Apa dia boleh minyak motor? Boleh bagi kerja 3 hari, 5 hari, seminggu pergi kerja. Tu keadaan. Allah Ta'ala uji kita lagu tu. Allah Ta'ala wi besar, dia uji besar. Allah Ta'ala wi banyak, dia uji banyak. Allah Ta'ala wi sihat benar, dia uji dengan kesihatan pula kita. Jangan kita ingat bahawa kita ni tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu jangan sekali-sekali menyangka manusia akan dibiarkan oleh Allah SWT untuk berkata aku telah beriman sedangkan dia tidak diuji. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah 2 daripada 7
Sebab yang kita mengatakan bahawa hubbud dunia ataupun cintakan dunia ini adalah sebagai ra'sul khataya, sebagai ibu pala kepada penyakit-penyakit ataupun dosa-dosa. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah SWT, kesihatan dan juga diberi ketenangan, diberi kesenangan, diberi keselamatan juga. Selamat. Selamat. Hak mati ni nak kehidupan, tetapi kehidupan itu juga akan jumpa dengan ajal dia. Mari pun ada orang mati kan. Jadi itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selagi mana kita hidup, kita minta semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Kalau dipanjangkan umur, biar panjang umur dalam berkat, dalam senang, dalam mudah insya-Allah untuk buat ibadat dan sebagainya, dalam sihat. Dan juga walaupun dalam kesakitan, dalam penyakit dan sebagainya, masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk beribadat kepada dia. Dan juga kita sabar, tahan dengan kesakitan kita insya-Allah. Sebenarnya Allah SWT telah menguji kita, dan setiap kali diuji itu Allah Ta'ala sentiasa memberikan markah kepada kita. InsyaAllah. Kita doa lagu itulah pada Allah Ta'ala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.